أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengurusi surau kita, barisan jawatankuasa pengurusan pentadbiran surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesihatan, kekuatan dan juga peluang untuk bertemu Ramadan dan dikurniakan juga bertemu malam Lailatul Qadar insya-Allah. Malam ni kita sambung bacaan himpunan hadis kita. Lepas tu kita rehat bagi lalu Ramadan dengan ibadat tarawih. Kemudian nanti kita bincang balik bila nanti masing-masing dah puas beraya kan, baru kita bincang balik lah. Dia puasa sebulan, raya pun kadang lebih sebulan. Muka surat 33, kita masih lagi dalam tajuk tekun dan dedikasi dalam pekerjaan. Kita ambil sedikit daripada muka surat 33 itu pada nombor 2, iaitu dia dimulai dengan tiap-tiap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap orang hanya memperolehi apa yang diusahakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan apa yang diusahakannya. Jadi apa yang diusahakannya dia akan dapatlah. Kitab ni kata ayat ini bermaksud orang kafir, adapun orang yang beriman baginya apa yang diusahakannya. Kalau kita tengok kadang-kadang orang kafir ni lebih pandai pula daripada kita kan. Saya beli tanah dekat Tikinaka tu 2 ekar, sebelah pagar saya tu dia tanam pokok durian Musang King. Saya tanam semak. Dan adalah pokok getah dalam semak belukar tu. Saya beli 2 ekar. Adalah saya tahu lebih kurang dalam belah-belah batang kot. Tengok ada orang nak noreh. Noreh lah saya kata. Saya malas nak noreh, dia nak noreh dah. Jadi dia 35 ekar
musangking 35 ekar, masya-Allah. Mana tahu besok berjiran tu dapat musangking. Dia lebih hebat lagi dia. Ya? Dan kalau kita tengok Thailand, walaupun dia maknanya berapa sudut dia tidaklah berapa berbanding Malaysia, tapi dalam pertanian dia ke hadapan. Cukup hebat. Ya? Kalau tuan-tuan biasa pergi ke Thailand kan, apa tu? Wakaf Cik Iyeh kan. Biasanya kalau kita pergi ke sana, mesti pergi wakaf Cik Iyeh. Jangan pergi pukul 8 pagi. Tak ada. Pergi pukul 12 malam ke atas. Pukul 2 pagi, 3 pagi, tu baru ramai orang. Masa tu lori daripada Thailand sampai. Kan? Kalau tengok wakaf Cik Iyeh tu pukul 12 malam, 1 pagi, 2 pagi, macam siang. Ya? Tapi kalau tuan pergi pukul 8 pagi, tak ada apalah. Kita balik masa dia. Dia punya sayuran dia, Masya Allah, Subhanallah. Ya? Hebat. Jadi orang kafir ni, tak kira lah orang Islam pun, apa yang diusahakannya, dia akan dapat. Imam Al-Qurtubi berkata, banyak hadis menyokong pendapat ini. Iaitu, apa dia? Pendapat yang mengatakan, siapa saja berusaha, dia dapat. Di mana orang yang beriman sampai pahala amalan soleh daripada orang lain. Yang ketiga, kerja mengikut tertib. Kerja mengikut tertib. Bukan hanya dalam bab kerja, dalam bab wuduk pun ikut tertib juga kan. Ikut tertib dia. Sembahyang pun ikut tertib juga. Tak boleh dulu, kemudian. Tak boleh yang dulu, kemudian. Jadi kerja pun ikut tertib juga. Kalau kita tengok dalam surah Al-Insyirah ni dikata, Fa'iza farabta fansab. Apabila kamu dah selesai dalam mengerjakan satu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Fa'iza farabta, dah selesai saja kamu buat yang amal soleh yang ini, fansab, usaha pula buat kerja amal soleh yang lain pula. Di sini ada beberapa pendapat mufassirin tentang menghuraikan ayat Fa'iza farabta fansab ini. Kalau Ibn Abbas dan juga Qatadah mengatakan apabila kamu selesai menunaikan salatmu, maka hendaklah bersungguh-sungguh berdoa dan meminta hajatmu. Bila kita dah solat, kita pun berdoa dan meminta hajat. Baru ni orang tanya saya, baca Yasin 3 kali kan, 10 Syaban. Saya kata bab itu dipanggil, kata bincang, ianya masih dalam bab bid'atun idhafiyah hasanah ataupun dipanggil bid'ah hasanah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dipanggil bid'ah idhafiyah al-hasanah. Jadi bab-bab macam tu tak usah kita nak berselisih pendapat. Siapa yang tak setuju orang tontok kan. Orang buat, tak ada masalah. Tak usah kita apa. Tapi saya berpendapat, kita tengok dulu roh kepada amal itu. Dia bukan hanya tengok kepada, tak ada Nabi buat. Tengok roh dia. Roh apa yang ada. Roh itu ialah, di sana adanya satu bab yang dibincangkan di dalam kitab fiqh, iaitu tawassul. Tawassul ni ada yang tawassul yang harus, yajuz, tawassul yang haram. Tawassul yang harus antaranya kita bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Kalau kita tengok dulu, di mana pemuda dia masuk dalam gua, tiba-tiba batu tutup pintu gua. Kan? Tutup pintu gua. Kemudian nak keluar, tak boleh. Jadi ada sahabat pemuda ni masing-masing berdoa pada Allah dengan menyebut dia punya amal soleh dia, kebaikan dia buat. Maka terbuka sedikit. Pemuda yang lain pun begitu juga. Akhirnya mereka boleh keluar daripada gua itu dengan berdoa pada Allah dengan tawassul amal soleh dia. Jadi tidak ada sana kita boleh berdoa dengan bertawassul kepada amal soleh kita. Jadi saya kata dalam WhatsApp itu, dia kata inilah dia tawassul. Yang besar itu dia ada Yasin 3 kali, kemudian ada doa.
Jadi doa ni yang besar ni. Jadi kita nak supaya doa itu mustajab, kita pun bertawasul dengan Yasin 3 kali. Jadi kalau kita tengok, itu termasuk dalam bab berdoa dengan bertawasul amal soleh. Jadi roh ulama dulu, dia tak tu berdoa, dia buat dulu amal soleh. Baca Yasin 3 kali, kemudian baru dia berdoa. Doa itu kan tajam. Saya teringat waktu saya dalam fatwa itu, selalu kadang-kadang saya suka menziarahi waktu itu pengurusi fatwa Syekh Murtada, antara orang yang saya pergi ziarah sebab dia ziarah rumah dia tu dapat buku, dapat kitab. Dia pernah sebut, dia kata ayah dia dulu apabila dia tengok anak bulan, dia akan berdoa. Tetapi sebelum dia berdoa, dia datang awal, dia akan berzikir dulu. Jadi roh situ tuan, roh yang hendak dibawa ialah doa tu supaya dia mustajab, dia hebat, dia tajam, dia diangkat oleh makbul. Dia buat dulu amal soleh sebelum berdoa. Jadi maknanya itu termasuk bertawasul dengan amal soleh. Bila kita bawa kepada baca Yasin 3 kali dalam sebab ni, apa masalahnya? Sebab kita masih lagi di dalam bab membawa roh bertawasul dengan Yasin 3 kali untuk kita berdoa. Jadi pandang di situ. Jangan kita kata ini tak pernah Nabi buat. Ya, kalau kita nak bertelagah, memang begitulah. Tapi ambil pendapat bahawa dia adalah bid'ah idhafiyah al-hasanah. Tak ada masalah. Okey. Jadi di sini dia kata, apabila kamu selesai menaikkan salatmu, maka hendaklah bersungguh-sungguh berdoa dan meminta hajat. Jadi lepas sembahyang, inilah. Kalau orang kata, kenapa lepas sembahyang kita berdoa? Boleh kita dengan ini hujah. Fa iza faragta fansab. Mengikut pendapat Ibnu Abbas. Jadi kita lepas sembahyang berdoa, lepas sembahyang kita berdoa, lepas sembahyang berdoa. Tetapi tuan-tuan, katalah kita nampak orang, kan? Katalah kita nampak orang tu lepas sembahyang dia tak berdoa terus dia bangun dia, kan? Janganlah mudah kita menuduh dia, mungkin dia copek kot, perut sakit nak terberak, kan? Ya. Payah masuk, kan? Jadi jangan cuba kita menuduh. Jadi tak apalah. Dan sedangkan Ibnu Mas'ud berpendapat apabila kamu selesai daripada menunaikan fardu, kita ada amal, kita ada yang fardu, ada yang sunat, kan? Ibnu Mas'ud kata apabila kamu selesai daripada menunaikan fardu, maka hendaklah bersungguh-sungguh bangun untuk mengerjakan qiyamul lail pada waktu malam. Ibnu Mas'ud macam tu pula dia punya tafsiran daripada ayat ini. Seterusnya Imam Al-Kalbi berkata apabila kamu selesai menyampaikan risalah dan dakwah, maknanya bila kita dah sampaikan dakwah, menyuruh orang buat baik, mencegah orang daripada buat benda yang jahat, maka hendaklah kamu meminta ampun dosamu dan orang yang beriman. Al-Hasan dan Qatadah pula berkata apabila kamu selesai daripada berjihad, memerangi musuhmu, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh beribadat kepada Tuhanmu. Ada berbeza-beza pendapat. Imam Al-Junaid pula kata apabila kamu selesai menyuruh makhluk, maka berusahalah untuk beribadah kepada Allah. Macam-macam pandangan ulama terhadap tafsiran fa iza faragta fansab. Kita pula macam mana? Kita ambil belaka. Sebab mereka semua adalah ulama. Ambil belaka. Kita boleh berhujah dengan tadi. Lepas jihad, kita beribadah. Ya? Contohnya, lepas puasa Ramadan, fardu, kita puasa 6. Bahkan ada hadis yang jelas, kan, tentang puasa 6. Maksud di sini ialah, lepas satu benda, kita buat satu benda yang baik lagi. Untuk persiapan kita sebagai bekalan akhirat. Okey, habis tentang, dia menyebut tentang ayat yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian dia masuk kepada hadis. Apa hadis-hadis yang boleh kita tengok sebagai sokongan kepada tajuk tekun, dedikasi dan juga dedikasi dan bekerja ini. Daripada Raqbi Al-Masri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman zallat nafsu wa taba kasbu wa hasunat
sariratu wa qarumat alaniyatu wa azala 'anin nasi syarra tuba liman 'amila bi'ilmihi wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawli wa amsaka fadla man qawli. Bahagialah siapa yang menghina dirinya. Bahagialah siapa yang menghina dirinya. Menghina diri bukanlah macam orang India, kan, ambil tiap lambu letak kepala. Tidak. Tapi kita maknanya biasa mengatakan bahawa diri kita ni orang lain lebih hebat. Sebab itu kalau tengok bab ibadah, tengok orang. Tengok orang yang lebih hebat ibadahnya. Kalau bab rezeki, tengok orang yang paling kurang sikit rezekinya. Baru ada syukur. Baik usahanya, kan? Baik usahanya. Baik rahsia hatinya. Baik rahsia hati ni maknanya dia orang yang sangat menjaga hati dia daripada penyakit-penyakit hati. Mulia zahirnya, zahir pun mulia. Dan beruzlah daripada manusia kejahatannya. Dan dia tidak bercampur dengan beruzlah daripada manusia kejahatannya. Maknanya orang ramai tidak terkena dengan kejahatan lidah dia dan sebagainya, kan? Dia menjaga sangat daripada orang terinaya dengan perbuatan dia. Berbahagia siapa yang beramal dengan ilmunya. Bahagialah orang yang beramal dengan ilmu, kan? Ilmu bila amal kasyajar bila samar, kan? Ini pepatah. Ilmu bila tanpa amal seperti pokok redang tapi tak berbuah. Menafkahkan lebihan daripada hartanya. Bahagialah orang yang menafkahkan lebihan hartanya. Dan menahan daripada bercakap berlebih-lebihan. Banyak cakap. Banyak dia diam. Bila perlu dia cakap. Ya? Tapi jangan pula benda yang perlu kita cakap, tak cakap. Memberi nasihat, teguran. Ya? Siapa saja. Tetapi kalau nak menegur orang ni, kenalah kita berhemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Tarikh Al-Kabir, At-Tabrani, Al-Khudai dan juga Al-Baihaqi. Kemudian tengok pula hadis daripada Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghada." Perelokkanlah duniamu dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok. Maknanya dunia pun kita bersungguh-sungguh, akhirat pun kita buat yang terbaik. Sebab semua itu akan, dunia menjadi jembatan kepada akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khudai dalam Musnad Al-Shihab, Ad-Dailami dalam Firdaus dan didaifkan oleh Al-Manawi dalam Fiqh Al-Qadir. Tak apalah, itu hanya segi hadis, kesalahan hadis dia. Perselisihan dalam bab menentukan hadis. Baik, saya nak masuk kepada yang kelima. Yang cerita tu boleh tuan-tuan baca, langkaukan tentang kita cerita itu. Si doktor itu tak ada apa sangat. Termasuk hadis yang kelima. Berekonomi dalam muka surat 39. Berekonomi dalam urusan perbelanjaan ataupun berjimat cemat dalam urusan perbelanjaan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bila sebut Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, dia jumpa saja baca kitab apakah Ibnu Umar, bermakna anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iqtisadu fi nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddu ila nasi nisful aql wal husus su'al nisful ilmi. Berekonomi, kita cuba terjemahkan, jangan berekonomi, susah sikit nak faham. Kita katakan berjimat cermat.
Berjimat cermat dalam membelanjakan nafkah adalah separuh kehidupan. Kan? Separuh kehidupan. Jadi memanglah takut nanti tak cermat sampai tengah bulan dah ketuntang. Ketuntang faham tak orang bau ni? Ketuntang ni bahasa orang bayai. Ya. Baru ni anak saya tanya, "Bah," dia kata, "Cemporo ni apa?" Dia kata, "Cemporo ni," saya kata, "bo bising-bising bingit betul mandi beriuk-riuk di sungai." Ke kolam tu. Tapi kalau bising depan rumah, itu tak cemporo nama dia. Dia kata, kalau bising kat kodai tak cemporo. Dia bising riuh rendah tu di sungai, cemporo. Lepas tu dia kata, "Bersokor apa dik?" "Bersokor." Apa bahasa tu dia kata. Itulah kau orang ni 9 tu tak faham. Baik. Jadi sini maknanya berjimat cermat dalam membelanjakan nafkah adalah separuh kehidupan. Di sini tuan-tuan, nisfu ma'isyah. Nisfu ma'isyah. Bila sebut ma'isyah, ma'isyah ni maknanya kehidupan. Hayah pun kehidupan. Apa beza ma'isyah dengan hayah? Bahasa Arab dia ada hayah, ada ma'isyah. Bila terjemahkan dalam bahasa Melayu, sama makna dia. Ma'isyah pun kehidupan, hayah pun kehidupan. Baik. Disebut ma'isyah, dia adalah merangkumi kita dan orang kafir. Disebut hayah, kita. Sebab Al-Quran, hayatan thayyibah. Disebut kehidupan yang baik, dia ada ruh yang dipertanggungjawabkan untuk beribadah. Maka hayatan thayyibah makna kehidupan yang baik. Baik pada kerana dia menepati kehendak syariat. Kehidupan yang menepati kehendak syariat. Dia beribadah, sembahyang, dia puasa, dia keluar zakat. Maka hayah dipanggil. Kalau ma'isyah, dia lebih kepada kehidupan. Orang kafir pun ma'isyah, kita pun ma'isyah. Makan, minum, di urusan makan, minum. Disebut Al-Quran, ma'isyatan dongka. Di binatang pun ma'isyah juga. Binatang pun lembu, kerbau ma'isyah. Sebab dia makan kan benda material. Tapi dia tak ada roh. Iaitu ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, apa beza roh? Apa beza roh haiwan dengan roh manusia?" Roh kita lah. Dia kata, roh haiwan dia hanya untuk hidup. Roh kita ni hidup dan ditaklif. Roh kita roh yang menghidupkan dan ditaklifkan. Ada tanggungjawab lah. Roh haiwan untuk hidup saja. Ada beza dia. Baik, jadi situ dia kata berjimat cermat dalam nafkah adalah separuh kehidupan. Wa tawaddu ilan nasi, dan berkasih sayang sesama manusia, nisfu akli, adalah separuh akal. Separuh akal ni mungkin kita kurang jelas, tapi boleh kita terjemahkan di sini. Saya dah rujuk kata nisfu akli ni maknanya separuh kematangan. Kalau kita bersih sayang tu orang nampak adalah separuh matang lah kita tu. Maknanya cerdik, bijak. Bijak. Bila bersih sayang tu kita adalah memiliki separuh daripada ilmu bijaksana. Bijaksana, ya. Kalau akal kan kita tak mungkin bijaksana. Mana orang yang berkasih sayang tu kita nampak dia matang, bijaksana, cerdik. Kan? Wal husnus su'al nisful ilmi, dan juga persoalan yang baik, soalan yang baik, soalan yang berkualiti adalah separuh ilmu. Ini semua adalah berkaitan dengan hadis Nabi. Jadi di sini hadis ini dikatakan sebagai sanad ini dhaif. Sanad dia dhaif. Tapi kalau kita tengok menakib dia, siapa? Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ni ialah Abdullah lah. Siapa dia? Ya. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab Al-Adawi. Ya. Abdullah bin Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak bin Umar lah. Dilahirkan di kota Mekah sejurus selepas Rasulullah diutuskan.
Dia lahir di Mekah selepas Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Telah memeluk Islam ketika masih kecil, menyertai hijrah bersama ayahnya dan ibunya yang bernama Zainab bin Mas'ud. Dia hijrah kan. Masih dianggap kecil dalam peperangan Uhud, iaitu usianya 14 tahun. Masa perang Uhud, dia umurnya 14, dianggap kecil lagi lah. Maksudnya tak layak untuk dibenarkan menjadi tentera. Kalau kita tengok Usamah bin Zaid, contohnya. Usamah bin Zaid ketika dia ditiup semboyan untuk berbaris siapa yang layak dipilih untuk ke medan jihad, Usamah beratur. Waktu itu umurnya 9 tahun. Kan? 9 tahun. Maka Nabi pun dia ada ukur, dia mengangkat kakinya, bertunjet. Nabi senyumlah, maknanya hebat juga kan, bertunjet tu supaya dia layak untuk dipilih sebagai tentera kan, tapi tak layak. Nabi suruh tak pilih dia. Dia menangislah. Dia menangis. Tetapi ketika umurnya belasan tahun, 15 tahun, ya, ada kata 11 tahun, ada kata 15 tahun, dia beratur dan Nabi pilih dia. Tetapi kata Rasulullah, kamu wahai Usamah bukan pegang senjata. Tugas kamu adalah untuk beri minum kepada tentera dan juga merawat, membalut luka-luka yang tentera yang luka. 18 tahun Rasulullah pilih dia sebagai mengetuai tentera perang. Maknanya hebatlah tu. Kan? Maknanya di belakang tu kibar sahabah. Ramai sahabat yang hebat di belakang tu duduk belakang dia. Kan? Usamah bin Zaid. Tapi yang ni maknanya dan diizinkan menyertai peperangan Khandaq ketika usianya melebihi 14 tahun. Seterusnya menghadiri semua peperangan bersama Nabi SAW. Tak pernah tinggal. Kan? Melebihi 14 tahun berapa? Wallahu a'lam. Tapi ketika umur 14 tahun dia tidak dipilih lah. Beliau banyak mengambil daripada persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu. Dia banyak mengambil ilmu daripada Rasulullah. Di samping mulazamah di masjid dan menghafaz Al-Quranul Karim. Di samping dianya seorang yang iltizam dengan masjid dan juga dia menghafaz Al-Quranul Karim. Salah seorang ahli fiqh di kalangan sahabat yang banyak, dia seorang ahli fiqh, maknanya orang yang mahir bab ilmu fiqh. Banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 1630 hadis. Dia menghafal hadis 1630, banyak kan? Terkenal sebagai sahabat yang kuat mengikut asar Rasulullah. Terkenal sebagai sahabat yang kuat mengikut asar Rasulullah. Apa dia asar tuan-tuan? Maknanya meniru apa yang Rasulullah buat. Mungkin segi berjalan, segi makan, segi cara duduk, berselonya, banyak ditiru. Itu asar. Meniru tingkah laku Nabi SAW. Mungkin juga lilitan jubah dia kan. Tengok, semua dia tengok. Kan? Itu dulu, orang dulu, nak murid dulu, dia suka meniru guru dia. Syekhul Madani, ya. Ketika mana dia keluar dari rumah dia pergi ke Masjid Nabawi, dia biasanya diperhati oleh murid dia. Dia guna dua jalan. Kadang-kala dia ikut jalan dalam pasar, jalan pintas dalam pasar, dekat sikit. Dia keluar rumah, masuk pasar, keluar pasar, pergi ke masjid. Sebab biasa pasar kat masjid. Tapi kadang-kala dia ikut jalan luar pasar. Tak tempuh pasar pun. Anak murid perhati tengok. Kan? Ini nak murid ni itulah meniru asar. Asar ni apa saja. Sampai laluan pun nak ditiru. Bukan hanya segi baju, bukan hanya serban, bukan hanya siwak, bukan hanya cara berjalan, cara duduk, kan? Bahkan cara makan, bahkan laluan pun dia ikut. Maka dia kata, wahai tuan guru, Syekh, kenapa saya tengok Syekh kadang-kala ikut jalan dalam pasar, kadang-kala ikut jalan luar pasar. Jadi nak murid tanya, guru kata, saya ikut luar pasar, lepas tu saya rasa seronok beribadah.
rasa sedap beribadah. Tapi bila rasa tak seronok beribadah, rasa berat, saya akan ikut jalan dalam pasar. Kerana dalam pasar itu, aku akan lalu satu kedai menjual kepala kambing yang dibakar. Bila gitu, aku akan rasa mengeri. Kalau aku malas sembahyang, aku malas beribadah, beginilah nanti kepala aku akan dibakar Allah oleh Tuhan aku. Tu Syekh tu beritahu murid dia. Kita kalau jumpa kepala kambing bakar, kan? Itu kenduri itu. Okay? Saya duduk satu meja dengan Ustaz Rafiq ni. Tiba dapat kepala kambing. Bukan kita istighfar. Kan? Kita bersila rapat lagi ada. Ambil pisau, bolah, bala dia, ambil otak dia. Lepas itu sedap. Kan? Lepas tu minum air soju. Kolesterol. Baik. Sikit lagi tuan, dah bunyi jam lah. Asar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya Abdullah lelaki yang soleh. Nabi sebut kepada dia, Abdullah ni lelaki yang soleh. Kalau Rasulullah cakap, ini memang satu daripada pengiktirafan. Meninggal dunia pada tahun 73 Hijrah di kota Mekah dalam usia dia 84 tahun. Tidak panjang. Kan? 84 tahun. Itu dulu tuan, kita tangguhkan, nanti kita sambung lepas daripada raya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kalam saya. Aku qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah.